Dalam segmen Bola Misteri pada kali ini, kita nak bincangkan 6 gangguan misteri yang pernah terjadi kepada pemain bola sepak ataupun pasukan bola sepak. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So hari ni kita nak sembang pasal 6 gangguan misteri yang pernah terjadi dalam dunia bola sepak. Macam kita tahu, bola sepak adalah sukan yang paling banyak ditonton. So kemungkinan benda misteri nak berlaku dalam bola sepak ni tinggi, disebabkan kemungkinan mereka nak pasukan mereka menang, mungkin mereka akan santau pasukan lawan ke, mereka akan samak kilat pasukan lawan ke. So itulah membuatkan beberapa gangguan misteri yang telah pernah terjadi kepada pemain bola sepak ataupun pasukan bola sepak. So tak mahu cakap banyak, kita masuk nombor 6. Nombor 6 adalah penyakit misteri pasukan Perancis. Dalam Piala Dunia 2022, pasukan Perancis telah mengalami badai cedera yang memang teruk. Mereka ni masuk dalam Piala Dunia tanpa skuad utama mereka seperti Karim Benzema, Christopher Nkunku, Mike Maignan. Dua midfield hebat mereka waktu Piala Dunia 4 tahun lepas seperti Pogba dan juga Kante. Tapi macam kita tahulah, mereka telah manage sampai ke final tapi kalah dengan Argentina. Tapi kalau hampa nak tahu, sebelum final ketika berhadapan dengan pasukan Argentina, beberapa pemain pasukan Perancis ni telah mengalami satu gangguan misteri, di mana beberapa pemain terjangkit dengan penyakit misteri yang membuatkan mereka demam panas sebelum perlawanan bermula. Waktu separuh akhir ketika pasukan Perancis mengalahkan pasukan Maghribi, pemain seperti Adrien Rabiot dan juga Dayot Upamecano pun tak dapat main dekat semifinal disebabkan mereka ni rasa mereka ni macam demam, dan juga Kingsley Coman juga turut tak terlepas dengan penyakit misteri ni. Dan sebelum final menjelang, dua orang lagi pemain telah mengadu mereka ni sedikit mengalami masalah daripada segi kesihatan, iaitu Rafael Varane dan juga Ibrahima Konate. Pasukan Perancis seperti diserang oleh satu virus yang tidak diketahui, tapi last sekali mereka main kat final, perform juga, kalah just dengan penalti je. Tak tahu lah orang sabotaj ke apa. Tapi kalau hampa tengok balik dekat Piala Dunia, ramai player mengalami masalah kesihatan dekat negara Qatar, bukanlah disebabkan gangguan misteri, tapi disebabkan cuaca dekat Qatar yang berbeza dengan negara asal mereka. Lagi-lagi dekat stadium tu kata buat aircon pula, aircon yang sejuk gila, membuatkan player-player demam selepas perlawanan. So kita masuk nombor 5 pula. Nombor 5 adalah lubang misteri menghantui pemain-pemain Denmark. Dalam satu perlawanan Nation League antara pasukan Australia dan juga Denmark, waktu tu game tu dah habis dah tau, tapi mereka ni heran. Selepas berakhirnya game tu, pemain-pemain semua ni heran disebabkan ada satu lubang terbentuk dekat tengah-tengah padang dalam stadium. Lubang besar yang penuh misteri tu terbentuk selepas whistle penamat tu ditiupkan. Kemungkinan lubang besar tu dah ada dah, tapi disebabkan pemain-pemain tak perasan kot. Waktu tu pemain Denmark cuba kacau lubang misteri tu, dan pemain Denmark itu Skov Olsen sampai masukkan kaki ke dalam lubang tu. Dan dalam stadium ni, sebelum start game pun, gangguan elektrik telah berlaku dalam stadium. Dan selepas tamat perlawanan, tiba-tiba terjadi satu lubang dekat tengah stadium. Benda apa ni? Alien ke apa? Lepas tu nasib baiklah ada seorang yang cerdik dia telah menjelaskan, iaitu sebenarnya salah satu saliran air dekat stadium tu telah rosak, membuatkan air tu berkumpul dekat satu tempat dan telah mengikis struktur tanah dalam padang. So itulah membuatkan tanah tu terhakis dan akhirnya membentuk satu lubang yang nasib baiklah yang membuatkan tak ada siapa-siapa cedera disebabkan terpijak lubang tu. So kita masuk nombor 4. Nombor 4 ni berlaku pada tahun 2011, iaitu sebelum final Piala Malaysia pada tahun 2011. Waktu tu final menemukan antara pasukan Terengganu dan juga Negeri Sembilan. Waktu tu jurulatih pasukan Terengganu iaitu Irfan Bhakti, dia telah mendedahkan yang pemain-pemain telah mengalami masalah mental yang misteri sebelum startnya final Piala Malaysia tu. Dan itulah sebabnya Irfan Bhakti memberikan alasan mereka kalah 2-1 dalam game tu, yang mana 4 tahun Negeri Sembilan telah berjaya mengalahkan pasukan Terengganu dengan keputusan 2-1. Jaringan akrobatik daripada Hairudin Omar memang mantap dalam game tu. Dan Irfan Bhakti telah mengatakan pemain-pemain dia telah mengalami masalah mental yang misteri, tapi kuasa ni lebih kepada alasan kalah je lah kan. Tak baiklah salahkan padang ke apa ke, macam ada seorang tu kalau kalah dia salahkan padang, dia salahkan stadium, tak payah salahkan mental pemain. Aku tak sebut siapa-siapa lah. Jangan kata kat aku lah. Okey, kita masuk next, iaitu nombor 3. Nombor 3 adalah Keisuke Honda bersama pasukan Kemboja. Benda ni baru je berlaku, iaitu sebelum perlawanan pasukan Indonesia dan juga pasukan Kemboja, di mana Keisuke Honda telah mendakwa barisan-barisan pemain dia dan juga dia sendiri telah terkena gangguan sehari sebelum bermulanya perlawanan antara mereka dan juga Indonesia. Keisuke Honda telah cerita sendiri waktu tu pukul 4 pagi. Dia ni terjaga 2 kali disebabkan ada panggilan misteri terhadap dia. Lepas tu bila orang call dia angkat, lepas tu orang tu tutup balik. Tapi Honda beritahu disebabkan dia ni banyak pengalaman dalam bola sepak. Dia kata benda ni adalah gangguan biasa disebabkan kemungkinan penyokong ataupun pemain tu sendiri ataupun barisan kejurulatihan pasukan lawan nak mengganggu mental pasukan dia. Dan Honda sendiri pun beritahu dia ni pernah mengalami gangguan yang sama ketika berkunjung ke negara Timur Tengah, iaitu negara belah Arab lah. Kira dia pergi sana pun dia pernah dapat gangguan yang sama, iaitu orang call pukul 4 pagi. Lepas tu call bila jawab, dia pun tutup telefon. Aku tak tahu lah pun apa jenis gangguan ni. So kita ke nombor 2.
Nombor 2 adalah gangguan yang boleh kata paling kontroversi sekali, iaitu gangguan kepada Ronaldo Nazario sebelum startnya perlawanan final Piala Dunia 1998. Waktu tu tuan rumah Piala Dunia adalah pasukan Perancis pada tahun 1998. Brazil masuk dalam turnamen tu sebagai pasukan juara bertahan dan juga mereka ni masuk dengan kelibat penyerang hebat mereka seperti Ronaldo Nazario. Dan pasukan Brazil bermain dengan cukup baik daripada group stage sampailah ke semifinal, dan dalam turnamen ni setakat waktu semifinal Ronaldo Nazario telah berjaya menjadikan 4 gol. So dia ni boleh kata antara biggest threat jugalah untuk pasukan Perancis. Tapi tiba-tiba dengan tak sebenar-benar, sebelum start perlawanan, waktu tu hari pagi, lepas mereka training, lepas tu mereka makan sarapan pagi, lepas tu Ronaldo Nazario ni nak masuk tidur dalam bilik dia sat. Tapi tiba-tiba dia ni telah mengalami satu sawan, iaitu kekejangan badan. Satu badan dia jadi shaking, lepas tu mulut dia jadi berbuih. Waktu tu rakan sebilik dia iaitu Roberto Carlos terkejutlah dengan benda ni. So apa dia buat? Dia panggil lah doktor pasukan Brazil tu untuk mai kat dia untuk tengok apa yang jadi dekat Ronaldo Nazario ni. Lepas cek-cek balik, doktor tu sampai teriak mat sebab dia frust lah. Dia kata Ronaldo Nazario ni tak boleh main dekat final. Sebab kalau dia lega sekalipun, Ronaldo Nazario ni tak boleh lah nak menampilkan penampilan hebat dia seperti mana dia tampilkan dalam game sebelum-sebelum ni, disebabkan dia ada gangguan masalah kesihatan sebelum startnya game. Tapi waktu tu jurulatih pasukan Brazil tetap berkeras juga untuk masukkan Ronaldo Nazario, disebabkan Ronaldo Nazario pun dia push juga untuk masuk dalam line up. Sebab yalah mereka dah usaha sampai ke final dah, lepas tu tiba-tiba dia tak dapat main. Mestilah dia frah kan, tapi dia nak main juga. Dan seperti yang dijangka lah, pasukan Brazil telah tewas 3-0 dalam game tu. Dan Ronaldo Nazario ni memang tak perform habis dalam game tu. Dan tu adalah kekalahan terbesar Brazil waktu tu, sebelum dipecahkan oleh mereka sendirilah. Waktu tu mereka kalah dengan Jerman 7-1 tu. Tapi setakat waktu mereka kalah dekat final tu adalah kekalahan terbesar mereka dalam Piala Dunia. Dan ramai yang menimbulkan spekulasi kan, pasal apa Ronaldo Nazario ni kena benda tu. Kemungkinan ada sabotaj daripada pihak pasukan Perancis, ataupun ramai yang kata dia ni kena sawan, ataupun ada juga yang mengatakan dia ni telah ambil pil biru, iaitu pil tahan sakit yang ada side effect yang buruk kepada Ronaldo Nazario, yang tak elaknya kena sebelum game final. Dan nampak rasa apa yang menyebabkan R9 ni terkena sawan sebelum startnya game final tu. So dah nombor 2, kita masuk ke nombor 1. Nombor 1 adalah Darwin Núñez. Ni serius mat, bukan melawak lah. Aku terkejut juga bila aku search pasal gangguan misteri kepada pemain bola sepak. Aku jumpa nama Darwin Núñez. Aku ingat orang buat meme ke apalah, tapi rupanya dia ni selalu ada gangguan misteri juga. So kita tengok apa gangguan misteri dia. Macam patah Darwin Núñez musim ni bukanlah seperti Darwin Núñez ketika dekat Benfica. Dekat Benfica dia ni perform gila lah. Dekat Liga Portugal dia telah berjaya menjadikan 26 gol daripada 28 game. Dan bukan boleh setakat skor 26 gol, dia juga boleh buat assist 4 gol juga. Dan dekat UCL pun dia telah skor 6 gol daripada 10 game, termasuk ketika berhadapan dengan pasukan Liverpool sendiri. Tapi setakat lah ni, dalam 13 penampilan dia bersama pasukan Liverpool, dia hanya mampu menjadikan 5 gol sahaja. Dan Núñez sedang menduduki tangga teratas sebagai pemain yang paling banyak hilang big chance dalam EPL. Total chance Darwin Núñez telah miss setakat lah dalam EPL adalah 15. Memang banyak lah mat, sampai pemain-pemain semua kehilangan kepercayaan kepada Darwin Núñez ni. Bukan pemain saja, penyokong-penyokong juga kehilangan kepercayaan kepada Núñez. Apa sudah jadi dekat Núñez kan? Bila aku selidik balik, rupanya Darwin Núñez ni dia ada gangguan yang membuatkan prestasi dia agak kurang dalam musim ni, iaitu dia ni tak boleh nampak gol. Darwin Núñez ni telah disihir sampai bila dia nak shoot je, dia terus tak nampak gol. So itulah membuatkan dia tak boleh skor dalam setiap game bersama Liverpool. Bukan sebab dia tak perform, tapi sebab dia tak nampak gol. Macam dia nak skor. Tak ada ni, melawak je lah. Fan Liverpool jangan marah, kita gurau-gurau je lah. Aku sebenarnya ada 5 fakta je, aku tambah 1 fakta bonus lagi. Okay, so ni lah 5 gangguan misteri yang telah berlaku dalam dunia bola sepak, yang telah mengganggu pemain ataupun pasukan sendiri, yang membuatkan mereka ni terganggu sebelum start perlawanan ataupun ketika berlangsungnya perlawanan. Dan sekali lagi lah minta maaf lah, melawak je kan, jangan marah aku lah, jangan kecam-kecam aku. Kita melawak suka-suka je lah. So itulah video kali ni, dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.